Setuju, usul disetujukan. Seterusnya, Mak Datuk Dr. Masyitah. Terima Sambung balik kasih. mana? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya menyambung perbahasan tentang wanita sebagai ejen dan sumbangan yang besar dalam sektor untuk kecemerlangan negara. Saya dah menyebut sebentar tadi tentang Persatuan Ibu Tunggal yang telah diwujudkan di kawasan saya, yang pernah membuat permohonan kepada kementerian tetapi ditolak dengan alasan bahawa tiada sebarang peruntukan untuk membantu persatuan-persatuan ibu tunggal yang telah diwujudkan. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian bagaimana isu ini dapat dibantu dan juga bagaimana juwita yang kita sasarkan tadi dengan mempunyai ramai keahlian daripada ibu tunggal ini dapat dibantu melalui dana-dana tertentu daripada pihak kementerian. Selain daripada itu, kita juga ingin memohon daripada pihak kementerian supaya memantau isu bagaimana ramai daripada wanita menjadi mangsa muflis. Yang mana mereka ini menjadi mangsa muflis bukanlah disebabkan oleh mereka sendiri tetapi dipergunakan oleh pihak suami untuk berhutang dengan menggunakan nama mereka ataupun nama isteri. Akhirnya apabila isteri telah jatuh muflis ditinggalkan oleh suami, maka saya ingin bertanya, adakah pihak kementerian pernah memantau kes-kes seumpama ini? Dan jika tidak, saya ingin menyarankan supaya satu pantauan diadakan kerana terlalu ramai kes isteri yang menjadi mangsa muflis disebabkan oleh perbuatan suami. Dan dalam masalah begini, bagaimanakah caranya pihak kementerian dapat membantu supaya ibu tunggal ini dapat keluar daripada masalah mereka? Apalagi kita telah mendengar bagaimana Jabatan Insolvensi baru-baru ini telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan memudahkan dan komitmen begini amat dialu-alukan. Tuan Yang di-Pertua, titah tuanku juga ada menyentuh bahawa usaha memantapkan institusi keluarga sangatlah penting kepada kestabilan sosial. Program Satu Malaysia utamakan keluarga dengan hasrat memperkukuhkan institusi keluarga amat dialu-alukan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut baiti jannati, bahawa menjadikan rumahku sebagai syurgaku. Di antara komponen keluarga, kalau disebut dalam extended family dengan izin, termasuklah warga emas dan juga anak-anak. Saya ingin menyentuh soal warga emas yang mana dirasakan perlu adanya satu program terancang bagaimana memberi satu kesedaran. Kesedaran ini kepada dua pihak. Pertamanya kesedaran kepada anak-anak bahawa tanggungjawab untuk menjaga warga emas ataupun ibu bapa yang telah tua ini adalah tanggungjawab anak. Sebahagian besar daripada masyarakat kita meletakkan tanggungjawab itu kepada pihak kerajaan dan merasakan bahawa ibu bapa apabila telah tua itu adalah tanggungjawab pihak kerajaan untuk memberi bantuan dan melihat kebajikan mereka. Sebenarnya apabila tiada ahli keluarga yang mengambil tanggungjawab tersebut, barulah jatuh kepada tanggungjawab kerajaan. Begitu juga satu kesedaran kepada warga emas itu sendiri supaya bersedia untuk menghadapi hari-hari tua. Tua bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan, tetapi ia adalah satu hakikat yang perlu kita hadapi dengan penuh persediaan. Ini juga disebut dalam hadis yang menyebut igtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah peluang dan sedialah diri untuk 5 perkara sebelum 5 perkara, dan antaranya ialah mudamu sebelum tuamu. Jadi pada saya kita melihat bagaimana orang barat memberi satu pendidikan kepada orang-orang tua untuk menghadapi hari tua mereka dengan penuh terancang. Mereka masih lagi keluar berjalan, mereka masih lagi keluar untuk membeli belah, mereka masih lagi keluar berpersatuan, yang itu merupakan satu terapi. Kita berharap hari tua ini akan dapat dihadapi dengan baik. Tua-tua halia, kata orang, makin tua makin ceria. Tua-tua lengkuas, makin tua makin cergas, bukan makin buas. Tuan Yang di-Pertua, apakah mungkin pihak kementerian dapat mempertimbangkan adanya istilah yang kita sebut sebagai tadi tua? Kalau kita ada tadika atau taman didikan kanak-kanak, kita juga boleh mempertimbangkan taman didikan orang-orang tua.
Sebab sekarang ini kita lihat resolusi terakhir kepada orang-orang tua untuk menjalani hari-hari hidup terakhir mereka ialah pergi kepada pondok-pondok untuk mengaji agama, tetapi sayangnya aspek-aspek kesihatan kurang dititik beratkan di sini. Jadi sesuai dengan hasrat kerajaan untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat dan langkah mencegah penyakit kronik, sehingga menyarankan kepada pihak kementerian mempertimbangkan hal ini. Begitu juga kebelakangan ini bercakap tentang soal keluarga. Komponen kedua ialah tentang anak-anak. Kebelakangan ini kita mendengar begitu banyak sekali kes-kes kecuaian anak sehingga menyebabkan kematian anak, mungkin ditinggalkan di dalam kereta ataupun mungkin disebabkan oleh tersedak susu dan pelbagai peristiwa yang sebelum ini tidak begitu ketara. Pada saya telah sampai masanya untuk kita mengkaji semula kursus pra-perkahwinan. Kursus pra-perkahwinan selama ini tidak pernah memasukkan kemahiran keibubapaan. Bagaimana cara sebenarnya untuk ibu bapa menitik beratkan soal-soal keselamatan dan yang akhirnya boleh membantu mereka dari segi menjaga keselamatan anak-anak. Jadi saya mohon mungkin dapat dipertimbangkan oleh pihak kementerian. Aspek seterusnya yang disentuh dalam titah ucapan ialah betapa seriusnya kepentingan bekalan makanan. Yang makanan ini mestilah dijamin halal dan bersih atau halalan tayyibah. Kita lihat di negara-negara maju seperti di Singapura, satu penguatkuasaan telah dibuat untuk menjamin kebersihan. Dan baru-baru ini rakyat terkejut dalam bulan Mei yang lalu apabila disiarkan di akhbar berlaku di Shah Alam bagaimana tom yam yang ada tali mop dan juga bagaimana dalam makanan terjumpa pelbagai serangga seperti lipas yang amat menjijikkan. Sehingga mendapat penjelasan daripada kementerian berkaitan apakah mereka telah mengadakan usaha untuk menyedarkan dua pihak yang terlibat. Pihak peniaga tentang kebersihan undang-undang dan bagaimana penguatkuasaan undang-undang tersebut, dan pihak pengguna sendiri bagaimana akan bertindak dari segi tindakan undang-undang yang boleh mereka lakukan sekiranya berdepan dengan masalah ini. Tuan Yang di-Pertua, betapa beruntungnya seseorang berada di negara Malaysia yang kerajaannya terus berusaha memertabatkan Islam dan menjaga akidah. Keselamatan fizikal dan keselamatan akidah patut dilihat sama taraf. Ancaman-ancaman akidah sangat membimbangkan, yang mana memerlukan kepada pihak kerajaan mempertimbangkan untuk mengadakan satu akta ataupun mungkin satu peruntukan bagi mereka yang memesongkan pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik yang tertentu. Bila kita bercakap tentang ajaran sesat, ia bukan sahaja seperti ajaran Syiah yang telah disentuh oleh beberapa rakan dalam Dewan Yang Mulia ini yang semakin berleluasa dan boleh merosakkan akidah umat Islam, tetapi dalam masa yang sama, amanat-amanat yang boleh memesongkan. Kita telah mendengar sebelum ini amanat Haji Hadi dan kita dikejutkan pula dengan amanat Husam yang mengatakan mati untuk Black 505 diistilahkan sebagai mati syahid. Tiada tindakan segera untuk menjawab isu-isu ini. Sebaliknya kita lihat hanya NGO dan orang persorangan membicarakan dengan begitu banyak sekali. Saya ingin mencadangkan supaya adanya keadaan ataupun jabatan, memperkasakan jabatan berwajib untuk memperkenalkan satu mekanisme bagi menangani perkembangan ini. Jika tidak kita lihat, maka ajaran sesat, fatwa-fatwa sesat, bukan saja seperti Syiah, arkam Nabi palsu, semakin ramai yang begitu berani menonjolkan diri mereka secara berterang-terangan, bahkan sedia bersemuka dengan pihak berkuasa. Pada baru-baru ini, Yang Berhormat Menteri telah membuat satu kenyataan bahawa satu panel akan diwujudkan bagi memberi fatwa ataupun keputusan segera pada masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat. Saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah rasionalnya untuk mewujudkan jawatan kuasa ini sedangkan dalam masa yang sama kita juga mempunyai jawatan kuasa fatwa Majlis Muzakarah bagi hal ehwal agama Islam? Apakah ia tidak boleh dianggap sebagai satu redundant dengan izin ataupun dilihat sebagai jawatan kuasa muzakarah ini tidak cukup superior atau lemahkah mereka ini sehingga memerlukan kepada satu panel lain untuk memberikan fatwa kepada masalah-masalah yang wujud dalam masyarakat kita.
Cabaran fahaman Syiah telah banyak disentuh oleh rakan-rakan dalam Dewan tadi. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Kedah yang telah mengambil inisiatif untuk menggazetkan fatwa ini, yang mana kita sedia maklum bahawa hal-hal agama adalah di bawah kerajaan negeri. Namun demikian, peranan kerajaan pusat dalam memberi fahaman tentang bahaya fahaman ini juga tidak perlu diketepikan. Tuan Yang di-Pertua, mutakhir ini banyak isu yang menjejaskan kesucian dan kedudukan agama Islam ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan berkepentingan walaupun ia sangat bercanggah dengan peruntukan undang-undang dan perlembagaan. Pendakwaan yang dibuat oleh pejabat peguam negara terhadap sepasang blogger yang menghina agama Islam dan umat Islam kerana memuat naik gambar mereka makan sup tulang babi sambil mengucapkan selamat berbuka puasa halal dan enak adalah sesuatu yang wajar dan mesti dilakukan. Bahkan pengurusi jawatankuasa fatwa ada yang berpendapat seolah-olah ia merupakan satu misi terancang yang sengaja dilakukan untuk menghina umat Islam dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin merujuk kepada polemik mengenai perkara 12/4 Perlembagaan Persekutuan dan penarikan 3 rang undang-undang oleh kerajaan baru-baru ini. Perkara 12 secara umum menyentuh perihal hak asasi dan pendidikan. Perkara 12/4 adalah berkaitan hak penjagaan ibu bapa untuk menentukan status agama kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Ada pihak berpendapat mahkamah telah lama tersalah tafsir perkara 12/4 dalam perkataan parent, yakni merujuk kepada ibu atau bapa salah satu. Sepatutnya parents ataupun ada S yang membawa makna ibu dan bapa. Itu kata mereka. Tetapi perlembagaan dan mahkamah telah menetapkan ibu atau bapa dan bukannya ibu dan bapa. Maka kita berpeganglah kepada apa yang sudah termaktub. Saya yakin saya mewakili pandangan majoriti umat Islam di negara ini bahawa peruntukan yang ada dalam perlembagaan ini sudah jelas dan sepatutnya tidak ada yang perlu dipertikai, namun masih ada yang tidak jelas dan mahu meminda perlembagaan. Perkara ini memang menyatakan bahawa status anak ditentukan salah satu, yakni ibu atau bapa atau penjaga. Versi bahasa Malaysia memang menterjemahkan parent sebagai ibu bapa, tetapi teks asal perlembagaan negara ditulis dalam bahasa Inggeris yang mana biasanya perkataan parent ini dirujuk kepada singular dengan izin. Beberapa keputusan Hakim Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan juga berpegang kepada fahaman dan tafsiran ini, yang mana kita boleh merujuk kepada kes Subashini lawan Saravanan. Mahkamah memutuskan bahawa salah satu, yakni ibu atau bapa, boleh menentukan agama anaknya yang berumur di bawah 18 tahun. Begitu juga kes Teo Eng Huat lawan Kadi Pasir Mas Kelantan dan Anur juga mempertahankan prinsip yang sama. Kes Sun Sing anak lelaki Bikar Singh lawan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Kedah dan Anur 1996, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa hanya Mahkamah Syariah mempunyai kuasa atau jurisdiction terhadap kes-kes sebegini. Dan Akta Pentadbiran Islam 1993 sebagai contoh menyebut perkara yang sama, yakni ibu atau bapa yang Islam boleh mengislamkan anak-anak mereka yang di bawah umur 18 tahun. Tidak ada sebarang keraguan lagi mengenai tafsiran perkataan parent dengan keputusan mahkamah dan hakikat bahawa perkara 128 Perlembagaan Persekutuan memberi hak kepada mahkamah untuk mentafsir peruntukan perlembagaan dan undang-undang, maka semua pihak mesti menerima hakikat ini. Kita kena pegang dan percaya kepada mahkamah. Kerana mahkamah diberi mandat untuk mentafsir peruntukan perlembagaan. Tafsiran mana-mana individu, tidak kira ahli politik, peguam, pemimpin ataupun pembangkang atau siapa saja, maka ia adalah secara kebetulan yang juga seorang peguam yang tidak boleh mengatasi kuasa hakim atau mahkamah, tidak kira sehebat manapun. Yang hanya layak dan berautoriti mentafsir peruntukan perlembagaan ialah mahkamah. Implikasinya ialah jika semua orang dibenar memberi tafsiran sendiri terhadap peruntukan perlembagaan, hancurlah sistem perundangan dan kehakiman. Kalau tafsiran dan mahkamah ditolak, bermakna tiada lagi kewibawaan institusi kehakiman. Berkaitan hal ini, inilah perkara asas 128 Perlembagaan yang memberi kuasa tafsiran tertinggi kepada mahkamah
Jadi kita nak mendengar mahkamah ataupun mendengarkan karpalsing. Berkaitan hal ini, umat Islam negara ini umumnya sangat kecewa dan hairan dengan penarikan 3 rang undang-undang baru-baru ini. Yang saya maksudkan ialah rang undang-undang pentadbiran agama Islam wilayah-wilayah persekutuan 2013, rang undang-undang tata cara mal mahkamah syariah wilayah-wilayah persekutuan pindaan 2013 dan rang undang-undang tata cara jenayah syariah wilayah persekutuan pindaan 2013. Rakyat diberitahu penarikan rang undang-undang ini bagi membolehkan proses konsultasi dibuat dengan pelbagai pihak bertujuan untuk memperkemaskannya. Umum dimaklumkan bahawa dengan penarikan ketiga-tiga rang undang-undang ini, maka Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan dan Akta 505 kekal dan masih diguna pakai sehingga sekarang. Ramai yang saya temui, tidak terkecuali kawan-kawan dalam bidang akademik, politik dan perundangan yang tidak bersetuju dengan penarikan rang undang-undang tersebut. Ada mengatakan tindakan ini seolah-olah tidak menghormati Sultan dan Majlis Raja-Raja yang sudah memperkenan rang undang-undang tersebut. Ada yang menganggap ini satu ujian yang memerlukan umat Islam untuk bersatu dan mempertahankan apa yang hak. Secara realiti, walaupun Akta 505 kekal, tidak ada jaminan pihak yang mahu mempertikai akan berdiam diri dan tidak akan membangkitkan isu ini. Mereka tetap akan mempertikai. Pada saya, apa yang penting dan fundamental ialah keberanian menjunjung kedaulatan agama Islam dan mempertahankan perlembagaan. Seperti kebimbangan yang dilahirkan oleh Profesor Tan Sri Dr. Abdul Syukur, umat Islam negara ini tidak mahu melihat hakisan dan kelonggaran kepada status dan kedudukan agama Islam. Kerajaan harus tegas dalam perkara ini. Sudahlah sebelum ini umat Islam terguris dengan pihak-pihak tertentu yang mahu memurtadkan orang-orang Islam. Dalam kes perkara 12/4 umat Islam juga menentang usaha untuk meminda perkataan atau kepada dan kerana ini menyukarkan anak-anak bawah 18 tahun masuk Islam mengikuti ibu dan bapaknya. Kita sedia maklum agenda pihak tertentu yang mahu kanak-kanak bawah umur 18 tahun tidak diajarkan agama. Setelah mencapai umur 18 tahun, barulah kanak-kanak ini dianggap dewasa dan diberi kebebasan memilih agama Islam atau agama sendiri. Panjang lagi, Oman. Sikit lagi, Okay. Tuan Betul. Saya bagi 3 minit, bolehkah? Saya minta lagi sikit tambah ada beberapa isu lagi. Tadi Habiskan. saya terberhenti. Terima kasih Datuk Yang Pertua sebab ini pertama kali saya membahaskan Datuk Yang Pertua. Saya Teruskan. mohon sedikit masa. Jadi dalam masa yang sama kita lihat bahawa dalam Islam bukan umur 18 tahun kerana kita ada peringkat seperti baligh, mumayyiz dan juga mukallaf. Islam adalah agama rasmi di Malaysia seperti termaktub dalam perlembagaan, manakala yang di-Pertuan Agong adalah kuasa eksekutif yang utama. Dalam titah ucapan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, baginda bersumpah mempertahankan Islam sebagai agama rasmi. Baginda mengucap kalimah wallahi wa billahi wa tallahi untuk memelihara Islam sepanjang masa. Sumpah baginda adalah satu constitutional obligation dengan izin yang mewakili semua orang sama ada yang beragama Islam atau bukan Islam untuk menjunjung dan memelihara Islam. Semua warga negara mesti ikut perlembagaan. Kalau ada hujah yang mengatakan bahawa orang bukan Islam tidak terikat untuk memelihara agama Islam, ini tidak benar dan tidak mengikuti kepada perlembagaan. Begitu juga di negeri-negeri sudah ada peruntukan undang-undang Islam di bawah bidang kuasa Sultan dan Majlis Raja-Raja yang menjadi payung agama Islam serta budaya dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Tuan yang di-Pertua, kita dikejutkan baru-baru ini dengan satu kenyataan bahawa kerajaan terpaksa menanggung 26 juta bagi menanggung bil kesihatan pekerja asing yang belum berbayar. Angka 26 juta ini amat mengejutkan. Lebih terkejut lagi, kerajaan juga membelanjakan 145 juta setahun untuk menampung pengurusan banduan asing di seluruh negara. Maka timbullah daripada pihak-pihak tertentu yang mendakwa kerajaan Malaysia terlalu mudah memberi kerakyatan. Ada dakwaan pembangkang yang mengatakan permohonan kerakyatan hanya memerlukan RM50 jika baik dengan orang politik serta pegawai tinggi kerajaan. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian.
memandangkan bil kesihatan pekerja asing tidak berbayar semakin meningkat? Adakah kerajaan mempunyai satu mekanisme tertentu untuk mengutip semula bayaran perkenaan? Jika ada, apakah mekanisme yang akan diambil? Jika tidak, adakah kita bersedia untuk mengkaji prosedur yang dijalankan di negara lain seperti Singapura, United Arab Emirates atau Arab Saudi yang sudah mempunyai pengalaman dan mempraktikkannya? Begitu juga dengan kos yang terpaksa ditanggung pada banduan asing. Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan tanggungan, terutama membabitkan perbelanjaan terhadap banduan asing? Adakah dengan cara menghantar balik ke negara masing-masing dan menjalankan hukuman di negara mereka merupakan langkah yang lebih bijak dan juga bersesuaian? Dan untuk itu kita minta supaya pihak kementerian memberi penjelasan sepanjang 5 tahun yang lalu berapa jumlah permohonan kerakyatan yang telah diluluskan oleh kerajaan. Dan bolehkah kerajaan menjelaskan secara terperinci jumlah golongan yang diberikan kerakyatan dan apakah kriteria yang diperlukan untuk membolehkan sesuatu permohonan itu diluluskan? Akhir-akhir ini banyak juga video disiarkan dalam YouTube. Kononnya wajah mereka yang terbabit dikatakan serupa dengan wajah adun atau ahli parlimen ataupun orang politik. Adakah pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, SPRM, SKMM mengambil perhatian terhadap sebarang laporan atau siaran sama ada melalui media cetak, elektronik dan media alternatif jika ada dakwaan bahawa terdapat ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen ataupun orang-orang politik yang dikatakan terbabit dalam video seks? Jika ada setakat ini, berapa banyak tindakan yang telah diambil ataupun kajian yang sudah dijalankan untuk mengenal pasti terhadap mereka yang telah disiarkan di dalam YouTube ini? Jadi, pada saya, ia adalah satu isu yang tidak boleh dilihat dengan begitu enteng dan kita perlu mengambil serius tentang hal ini supaya media tidak digunakan kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya digunakan. Saya rasa itulah di antara perkara-perkara yang ingin saya sentuh dalam perbahasan. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kerana peluang yang telah diberikan. Saya mohon menyokong. Terima kasih, Yang Hormat. Sekarang